Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam satu lagi video, insya-Allah. Dan tuan dan puan yang menonton video ini, tuan dan puan mungkin menonton di platform Facebook page live track learning, dan juga sebahagian daripada tuan dan puan mungkin menemui video ini di channel YouTube, menontonnya di channel YouTube Nur Aminah Omar. Baik tuan dan puan, hari ini sekali lagi kita seperti biasa setiap pagi kita memanjatkan kesyukuran alhamdulillah kepada satu lagi hari yang produktif, insya-Allah satu lagi hari untuk kita menjalankan semua aktiviti dan perancangan yang kita sudah susun. Jadi insya-Allah tuan dan puan, kita sama-sama berusaha dan juga kita sama-sama mendoakan agar perkara-perkara yang kita rancang, perkara-perkara yang kita susun, perkara-perkara yang kita buat membawa kepada objektif yang kita mahu capai, dan akhirnya dia memberi kebaikan bukan sahaja pada diri kita, pada orang sekeliling dan juga semua secara keseluruhan. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini saya membawa satu lagi topik perbincangan mengenai pemilihan jenis bisnes dan pemilihan strukturnya. Jadi tuan dan puan, seperti biasa, sekiranya tuan dan puan ingin membuka syarikat, memerlukan perkhidmatan membuka syarikat, tuan dan puan perlu berhubung terus dengan company secretary. Jadi perbincangan yang saya bawa lebih kepada bagaimana nak memilih, strukturnya macam mana, apa yang menyebabkan kita memilih PLT, apa yang menyebabkan kita memilih Sdn Bhd, apakah faktor-faktor yang menjadikan kita lebih sesuai berbisnes dengan lesen enterprise. Jadi itu adalah perkara-perkara yang banyak yang perlu difikirkan dalam kacamata usahawan. Tetapi dari konteks teknikalnya, macam mana nak register PLT, macam mana nak buka Sdn Bhd, macam mana semua-semua itu adalah lebih baik tuan dan puan bercakap terus dengan company secretary. Begitu juga tentang beberapa perkara-perkara lain, termasuk proses-proses untuk menghasilkan laporan kewangan. Bagaimana kita nak menyusun, bagaimana kita nak membaca dan memahaminya, itu adalah dari kacamata usahawan. Jadi saya bawakan yang itu untuk perbincangan. Tetapi kita masih memerlukan accountant yang bertauliah untuk menyemak laporan keuangan kita masih perlukan auditor untuk mengaudit laporan keuangan syarikat Sdn Bhd yang kita uruskan. Jadi semua ini sebenarnya tuan dan puan adalah satu, orang kata, supply chain ataupun kitaran entiti dan orang-orang yang kita perlukan dalam usaha untuk mencapai apa yang kita dah sasarkan dalam perniagaan. Jadi semua ini kita tak boleh buat sendirian, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita mesti ada orang-orang lain yang memberi sokongan dan bantuan untuk memastikan semua ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi pada hari ini saya membawa perbincangan tentang pemilihan mengapa solopreneur ataupun individu yang sebenarnya menjalankan perniagaan secara solo, secara persendirian, seorang-seorang memilih untuk membuka syarikat Sdn Bhd. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, saya yakin tuan dan puan dah sedia maklum bahawa solopreneur tidak semestinya sole proprietorship. Maksudnya walaupun kita buat bisnes sendirian, tidak semestinya hanya dengan lesen enterprise. Sekarang kita boleh juga buka syarikat Sdn Bhd tetapi masih lagi solo. Maksudnya kita buka single person company. Jadi apakah perkara-perkara yang menyebabkan beberapa usahawan yang bersifat solo ini membuka syarikat Sdn Bhd? Kenapa dia tak pilih enterprise? Kenapa dia tak buka enterprise kan? Orang kata enterprise lebih murah, daftar pun tak sampai RM100, prosesnya lebih mudah, tak perlu lantik company secretary. Biasanya kalau solopreneur ataupun solo practice, biasanya begitu, mereka akan memilih lesen enterprise. Tetapi dalam keadaan apakah ataupun perkara apakah yang menyebabkan ada beberapa solo entrepreneur, maksudnya orang yang menjalankan bisnes itu sebenarnya secara persendirian tetapi membuka syarikat Sdn Bhd. Maknanya dia seorang sahaja. Dialah pemegang saham, dialah pengarah, dialah mungkin CEO-nya, tetapi mengapa walaupun dia seorang itu, mengapa dia masih membuka Sdn Bhd tetapi tidak memilih enterprise? Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita lihat dari kacamata usahawan. Tetapi kalau nak buka syarikat Sdn Bhd tu, company secretary sukalah, kerana mereka akan dapat satu lagi pelanggan. Maksudnya kita jadi klien dia kan. Jadi sudah tentulah ia satu perkara yang baik. Itu pun sekarang pada
pada masa sekarang tuan dan puan, ramai company secretary yang mempunyai lesen sangat memilih mereka memilih siapa sebenarnya pelanggan mereka supaya mereka dapat mengurus risiko daripada ada terkesan dengan perkara-perkara yang tidak mereka ingini apabila mereka menjadi company secretary kepada syarikat Sdn Bhd. Jadi antara yang mereka tak ingin itu kalau kena saman kan, ganti company. Ada kes-kes tertentu yang melibatkan company secretary perlu dipanggil menghadap di SSM, pergi dipanggil oleh SPRM, ada banyak lagi. Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang mungkin di luar pengetahuan kita, tetapi company secretary tahu kerana mereka tahu apa risiko yang mereka tanggung apabila mereka menjadi company secretary kepada sebuah syarikat Sdn Bhd. Jadi konteks perbincangan hari ini adalah mengapa ataupun apakah faktor yang menyebabkan solopreneur ataupun orang yang nak berbisnes sendirian tetapi dia buka syarikat Sdn Bhd. Ada. Jadi dia memang nak buat bisnes seorang-seorang. Maksudnya dia tak ada, memang dia tak ada rancangan pun nak grow lah, nak ambil staff ramai-ramai, tak ada. Tetapi mengapa masih mereka membuka syarikat Sdn Bhd? Jadi ini adalah konteks perbincangan dari segi pengalaman. Jadi mungkin ada pengalaman ataupun perkara yang saya kongsikan ini tidak relevan kepada tuan dan puan, ataupun mungkin tuan dan puan tidak bersetuju dengan keadaan ini, tetapi ini adalah perkara yang saya bawa kepada perbincangan Jadi terbuka kepada tuan dan puan untuk menilainya macam mana yang baik, yang boleh digunakan, gunakan, yang tidak abaikan sahaja. Okey, baik. Salah satu perkara yang menyebabkan mengapa solopreneur ataupun orang yang berniaga seorang-seorang ni dia masih lagi buka single person company dengan Sdn Bhd. Antara faktornya, salah satunya tuan dan puan adalah mereka ingin mengurus mereka ingin mengurus risiko tentang kaitan di antara harta-harta peribadi dan perniagaan mereka. Maksudnya mereka mahu mengasingkannya. Jadi sekiranya apa-apa yang berlaku kepada perniagaan, maka segala perkara-perkara itu adalah dituntut atas nama perniagaan dan bukan nama peribadi beliau. Itu salah satu mengapa ada beberapa individu membuka syarikat dengan single person company punya konsep pendekatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, apabila satu jenis perniagaan ataupun satu jenis bentuk bisnes yang diceburi, modelnya itu memerlukan struktur syarikat Sdn Bhd. Maksudnya, katalah kalau ada untuk masuk dalam projek-projek tertentu, ada sesetengah agensi ataupun ada sesetengah pelanggan memerlukan dokumentasi yang berbentuk syarikat Sdn Bhd. Maksudnya mereka mahu tahu latar belakang syarikat yang betul, iaitu akaun yang diaudit, ada strukturnya. Walaupun single person company tuan dan puan, sebenarnya masih boleh ada struktur pengurusan Sdn Bhd di mana pengurusannya adalah bergantung kepada solopreneur itu tadi. Bagaimana dia nak urus. Mungkin ia berbentuk outsourcing dalam structure company itu, mungkin semuanya hanya berbentuk outsourcing atau berbentuk freelance. Maksudnya mereka tidak mempunyai satu struktur full time staff yang ada dalam syarikat mereka. Jadi ini ada juga tuan dan puan single person company tetapi dengan Sdn Bhd. Jadi mereka menggunakan struktur yang sedikit berbeza. Kadang-kadang mereka tidak menggunakan the C-suite arrangement, tetapi mereka menggunakan managing directors dan managers di bawahnya. Dan managers ini adalah independent consultant. Biasanya solopreneur ataupun solo practice yang menjalankan perniagaan dan membuka syarikat Sdn Bhd ini adalah dalam konteks business service. Biasanya yang saya jumpa banyak business service. Jadi mereka masuk kepada tender, mereka masuk kepada kontrak atas nama syarikat Sdn Bhd, dan tim yang diwujudkan adalah berbentuk collaboration team. Dia bukannya staff full time ke tidak. Walau bagaimanapun ada keperluan untuk masuk ataupun membida projek-projek tertentu dengan syarat mempunyai bilangan staff yang tertentu. Jadi ini semua bergantung kepada bisnes modelnya. Jadi yang saya bawa berbincang ini adalah tuan dan puan, apakah antara faktor yang menyebabkan individu ataupun solopreneur dan solo practice masih lagi membuka syarikat Sdn Bhd, tidak enterprise. Itu yang kedua kerana dia menyokong kepada model bisnes dan cara pengurusan bisnes yang mereka masuk tu tadi. Dan yang ketiga tuan dan puan, salah satu lagi antara faktor mengapa solopreneur ataupun solo practice ini memilih Sdn Bhd berbanding enterprise adalah tentang pengurusan hal-hal yang melibatkan percukaian.
hal-hal akaun dan percukaian. Satu, memanglah akaun itu diaudit dan pada masa yang sama pengiraan cukai untuk syarikat Sdn Bhd masih banyak memberi manfaat kepada pengurusan syarikat berbanding enterprise. Memang jauh lah. Yang itu kita tahu. Jadi tuan dan puan, saya ada banyak kali sebut solo practice ataupun solopreneur tidak semestinya solo proprietorship. Jadi katalah kalau tuan dan puan buat bisnes sendirian sekalipun, tidak semestinya buka enterprise, boleh buka Sdn Bhd dengan konsep single person company. Jadi yang ini tuan dan puan boleh rujuk terus kepada company secretary lah. Tetapi apa yang saya bincangkan ini adalah mengapa, apakah strategi atau mengapa perlu kita buat single person company ini, walhal kita boleh je buka enterprise yang lebih murah. Jadi saya sebutkan 3 perkara tadi tuan dan puan. Yang pertama sekali adalah tentang keperluan untuk mengasingkan antara entiti peribadi dan syarikat itu tadi. Yang kedua adalah tentang pengurusan struktur bisnes yang menyokong kepada bisnes model kita tadi. Dan yang ketiga adalah tentang manfaat manfaat yang syarikat boleh terima, termasuklah orang yang berada di dalamnya, pemilik itu tadi, dalam konteks pengurusan cukai. Sebenarnya ada banyak lagi tetapi saya bawa 3 sahaja. Jadi sekiranya tuan dan puan sedang memikirkan saya nak buat solo practice ni, ataupun saya kata saya ada professional service, saya nak mulakan dahulu. Jadi tuan dan puan perlu lihat apakah business model yang tuan dan puan sedang jalankan dan apakah sebenarnya jenis, adakah dia berbentuk B2B atau B2C. Sekiranya tuan dan puan banyak menjalankan bisnes berbentuk B2B, lebih sesuai, business to business maksudnya, lebih sesuai sekiranya tuan dan puan membuka Sdn Bhd. Jadi tuan dan puan perlu faham bila B2B biasanya nilai projek ataupun nilai invoice ataupun nilai kerja-kerja yang kita lakukan itu adalah lebih besar, kerana tuan dan puan akan, orang kata, membuat satu negosiasi ataupun tuan dan puan buat satu deal, persetujuan dengan organisasi, bukan individu. Contoh mungkin bisnes B2B tuan itu yang tuan sediakan itu adalah berbentuk servis kepada institusi kerajaan contoh, ataupun servis kepada institusi pendidikan swasta contoh. Dia berbentuk B2B. Jadi bila B2B bermakna tuan dan puan pergi ke satu tempat tetapi value ataupun nilai projek itu tadi adalah besar. Jadi ada kalanya satu projek itu bernilai ratusan ribu, ada kalanya puluhan ribu. Jadi bergantung kepada keadaan ataupun model bisnes yang tuan dan puan masuk tu tadi. Jadi ini adalah antara faktor-faktor penting mengapa solopreneur ataupun kita kata solo practice membuka syarikat Sdn Bhd sebagai salah satu cara untuk mengurus. Bukan hanya mengurus bisnes sahaja tuan dan puan, dia juga melibatkan pengurusan kewangan, pengurusan aset dan harta yang dibina. The wealth creation that you plan to build from your business. Jadi itu juga antara salah satu perkara mengapa individu-individu yang menjalankan solo business dia tu buka syarikat Sdn Bhd dengan single person company punya model tu tadi. Jadi tuan dan puan, seperti biasa kos-kos pengurusan Sdn Bhd masih sama. Setahun sekurang-kurangnya kita perlu ada antara 7 ke 8 ribu untuk maintain to maintain the whole year of company Sdn Bhd. You need at least 7 to 10,000 to be safe, but normally around 8,000 a year. All the costs involved, including the company secretary fee, accounting and auditing. Jadi bermakna tuan dan puan, apabila kita kata kita jalankan bisnes secara solo, tidak semestinya dengan enterprise, boleh pergi ke Sdn Bhd. Apakah faktor-faktor yang menyebabkannya tadi? Saya dah sebut ada 3 perkara. Antaranya kita nak mengasingkan antara keperluan entiti bisnes tu dengan kita sebagai individu, kita asingkan. Dan yang kedua tuan dan puan adalah tentang pengurusan bagaimana kita nak support kita punya bisnes model. Dan biasanya tuan dan puan, bisnes model ni bermakna model bisnes yang tuan dan puan jalankan itu dia berbentuk besar, lebih kepada B2B, terutama untuk professional services. Jadi biasa solo practice ataupun solopreneur ini sebenarnya banyak berbentuk servis tuan dan puan, berbanyak berbentuk servis. Yang lain-lain tu kalau tuan dan puan tak boleh nak imagine kalau dalam bidang manufacturing ke apa, tak boleh nak buat solopreneur ni. Tetapi kalau servis dan business servis ini tuan dan puan, seperti mana yang tuan maklum, business servis bergantung kepada jenisnya. Contoh kalau macam digital marketing punya servis memang zaman sekarang ni memang sehingga kini masih lagi marginnya besar. Dan sekiranya bisnes-bisnes lain yang berbentuk servis bergantung kepada senario semasa, jadi secara purata marginnya memang lebih besar. Jadi untuk itu banyak juga expenses tambahan besar yang mereka perlu tambah ataupun perlu cover. Jadi itulah antara bagaimana mereka mengurus hal yang melibatkan pengurusan keuangan yang saya sebut tadi, termasuklah cukai dengan membuka syarikat Sdn Bhd. Jadi ada beberapa individu yang bertanya
yang bertanya tentang nak buka syarikat Sdn Bhd banyak-banyak supaya dapat pelepasan cukai yang banyak. Tapi tuan dan puan, ini bukanlah satu apa orang cakap, kita perlu lihat apakah sebenarnya tujuan kita membuka syarikat tu. Jadi lama kelamaan kalau tujuannya tak betul, dia jadi tak betul. Jadi kepada tuan dan puan, sama ada menjalankan perniagaan secara solo ataupun berkumpulan, memilih syarikat iaitu Sdn Bhd ini adalah satu pilihan yang baik. Walau bagaimanapun perlu lihat apakah jenis ataupun bisnes model yang tuan dan puan jalankan serta bagaimana kapasiti yang ada dalam keadaan semasa. Jadi sekiranya tuan dan puan masih solopreneur dan solo practice dan memilih untuk menjalankannya secara enterprise macam saya, tak ada masalah. Teruskan. Tetapi tidak terhad. Saya bawa perbincangan ini supaya tuan dan puan tidak menghadkan kepada enterprise sahaja, kerana tuan dan puan boleh buka Sdn Bhd dengan single person company. Seorang pun boleh buka. Bukanlah Sdn Bhd, no problem. Tuan dan puan jadi pemegang saham, tuan dan puan juga jadi pengarah, tuan dan puan juga boleh jadi ketua di situ, nak jadi CEO ataupun managing director, itu jawatan yang tuan dan puan akan pilih lah untuk dalam struktur syarikat tuan dan puan tadi. Jadi memang betul ada banyak jenis bisnes ataupun bisnes-bisnes tertentu dalam industri tertentu, banyak sebenarnya yang memerlukan transaksi ataupun orang cakap communication itu dalam bentuk struktur Sdn Bhd. Jadi kadang-kadang kalau tuan dan puan dapat projek itu, kalau tuan dan puan masuk, tuan dan puan ada syarat-syarat tertentu yang diminta oleh orang yang memberi projek itu, antaranya adalah untuk menghantar ataupun entiti yang masuk itu adalah entiti Sdn Bhd. Dan juga ada beberapa requirement. Contohlah tuan dan puan, requirementnya adalah paid up capital, minimum paid up capital. Itu semua tuan dan puan perlu lihat, perlu semak. Perlu semak keperluan masing-masing, keperluan masing-masing. Jadi ada beberapa rakan rakan yang memang membuka syarikat Sdn Bhd kerana keperluan mereka untuk masuk dan membida projek-projek kerajaan, projek-projek kerajaan. Ada yang berbentuk begitu. Tidak ada salahnya tuan dan puan, boleh teruskan. Jadi ini semua bergantung macam mana tuan dan puan susun dan macam mana tuan dan puan bina bisnes model tuan dan puan itu. Mungkin dalam tempoh 3 tahun pertama tuan dan puan menggunakan bisnes model yang berbeza. Kemudian selepas 3 tahun mungkin tuan dan puan melihat ada yang perlu diubah. You may want to change your business model. Sometimes you don't change the whole model, but you change part of the model in your business model. Jadi kadang-kadang tuan dan puan kita hanya ubah revenue model. Mungkin kita hanya ubah sales and marketing model contoh. Tetapi secara keseluruhan business modelnya itu sebenarnya strukturnya masih sama, cuma ada bahagian-bahagian tertentu dalam business model yang sedia ada itu yang tuan dan puan ubah. Bermakna ada perkara mungkin yang dibuang ataupun yang ditambah ataupun yang diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan, pemilihan Fashion Enterprise PLT dan Sdn Bhd sebenarnya adalah satu perbincangan yang luas dan dia sangat bergantung tentang apa yang tuan dan puan nak capai. Apa tuan dan puan nak dapat, apa tujuannya. Itu sebenarnya yang penting. Jadi bukan kerana atas promosi-promosi. Okey, ada promosi pendaftaran ditaja contoh. Okey, ada promosi pendaftaran bagaimana-bagaimana, bukan. Ia memang betul-betul kalau kita lihat daripada kacamata usahawan sebagai business owner, kita betul-betul melihat kepada apa yang kita mahu capai, apa yang kita rancang. Jadi ada beberapa usahawan yang asalnya buka lesen enterprise seorang-seorang dan kemudian buka Sdn Bhd. Jadi bila tanya tujuannya, antaranya adalah wealth creation, kerana mereka nak menambah aset dalam perniagaan. Jadi untuk menambah aset dalam perniagaan dengan lesen enterprise agak lemah dan susah. Jadi mereka tuan ni tadi, seorang ni tadi menyusun rancangannya untuk buka Sdn Bhd. Walau bagaimanapun dalam rancangan nak buka Sdn Bhd tu dia nampak lagi, dia kata dia tak boleh buat single person company atas kapasiti jenis bisnesnya dan juga dia nak menggunakan beberapa strategi yang pendekatannya adalah mendapatkan fasiliti bukan hanya daripada bank tetapi dari agensi kerajaan. Jadi dia nak gunakan yang itu, maka dia perlukan seorang lagi. Jadi dia kata daripada enterprise ke Sdn Bhd dia tak boleh buat single person company lagi, tetapi dia mesti bawa seorang lagi partner yang perlu menjadi pengarah dan owner dalam syarikat itu, dan dia nak bawa seorang wanita.
Jadi dia ada susunannya. Apa tujuannya? Jadi bila ditanya apa tujuannya, antaranya adalah untuk mengukuhkan profil keuangan, untuk dapatkan support daripada personal financial profiles yang dibawa masuk ke dalam company, pengurusan company itu tadi. Jadi itu dia berbeza-beza tuan dan puan. Jadi apabila tuan dan puan kalau datang berbincang dengan saya memang akan tanya soalan-soalan ini kerana daripada soalan-soalan ini barulah kita jelas apa sebenarnya yang bisnes itu perlukan. When you discuss with your advisor or you discuss with your mentor, you should be focusing on what actually needs by the business. What are the needs of your company? What are the needs of your business rather than your needs for the business, your needs from the business. Jadi berbanding daripada melihat apakah keinginan kita atau keperluan kita daripada perniagaan itu, lebih baik kita lihat dengan satu pandangan usahawan, apakah yang diperlukan oleh bisnes kita itu. Kalau kita kata kita nak grow bisnes kita itu, apakah yang diperlukan oleh bisnes tu? Jadi kita akan lihat bahawa okey, bisnes ni perlu ada aset dia ditambah, contoh. Okey, bisnes ini perlu ada modal yang ditambah, contoh. Okey, bisnes ini perlu ada talent-talent baru yang dibawa masuk, contoh. Jadi bila kita nampak macam itu tuan dan puan, barulah kita boleh justify dan kita mendapat perkara yang jelas mengapa kita daripada enterprise nak transisikan kepada PLT, mengapa daripada enterprise kita nak transisikan kepada Sdn Bhd, mengapa daripada PLT itu kita nak transisikan kepada Sdn Bhd, mengapa. Jadi bila kita justify itu, bukanlah kita mereka cipta sebab-sebab, bukan, kerana kita memikirkan apakah sebenarnya yang diperlukan oleh perniagaan itu. Apakah yang diperlukan oleh perniagaan itu. Bukannya apa yang kita nak. Kadang-kadang kita fikir apa yang kita nak. Aku nak Sdn Bhd. Kenapa? Sebab aku nak kurangkan cukai. Adakah perkara itu diperlukan oleh bisnes? Kalau kita kata ya, okey, apakah manfaatnya? Apakah manfaatnya kepada bisnes itu berbanding daripada diri kita? Jadi itu adalah antara perspektif yang saya ingin bawa kepada tuan dan puan untuk melihat semula apakah rancangan-rancangan dan perkara-perkara yang tuan dan puan lakukan memberi impak kepada bisnes itu tadi, atau hanya impak kepada tuan sebagai pemilik sahaja. Jadi sekiranya tuan dan puan bercakap tentang memang nak grow your business itu tadi, mestilah melihat kepada keperluan sebenar bisnes itu yang sebenarnya memberi impak kepada semua stakeholder. Bukan shareholder saja, kepada stakeholder dalam bisnes itu tadi. Stakeholder ni ada banyak, ada internal dan eksternal dalam 7 senarai stakeholder yang biasa untuk perniagaan. Jadi tuan dan puan perlu lihat apa sebenarnya yang bisnes ini perlukan supaya memberi manfaat kepada semua stakeholder. Termasuklah shareholder. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita sama-sama berusaha. Apa yang kita buat ini sebenarnya tuan dan puan adalah satu usaha. Jadi usaha kita itu sebenarnya ada satu tujuan yang kita nak capai, dan apakah tujuan-tujuan itu kita yang tahulah. Kalau dalam syarikat memang tuan dan puan tahulah ada mission, vision semua tu. Tetapi di sebaliknya, apakah misi dan visi orang-orang yang berada di sebalik syarikat itu, iaitu tuan dan puan sebagai pemiliknya, ataupun tuan dan puan yang menjadi pembangun ataupun pemula kepada perniagaan itu. Mesti tuan dan puan ada satu aspirasi yang lebih besar selain daripada nak buat duit, selain daripada nak bagi orang kerja, selain daripada niat nak selesaikan masalah orang. Mesti ada satu aspirasi yang lebih besar. Kalau setakat nak tolong orang, tuan dan puan, sebenarnya tak buat bisnes pun kita boleh tolong orang. Jadi doktor pun tolong orang, jadi cikgu pun tolong orang, jadi driver van pun tolong orang. Semua kerja yang kita buat ni adalah untuk tolong orang. Jadi kena lihat semula sebenarnya apa aspirasi yang tuan dan puan nak bawa dalam perniagaan. Sama ada kalau tuan dan puan solo sekalipun, memilih enterprise ataupun memilih Sdn Bhd, memilih mana-mana struktur yang tuan dan puan dapati selesa dan sesuai untuk menyokong kepada bisnes model yang tuan dan puan jalankan. Jadi kepada tuan dan puan yang masih solopreneur dan solo practice, jangan risau, tuan dan puan masih lagi boleh saja nak buka syarikat Sdn Bhd. Jadi syarikat Sdn Bhd ni bukan untuk glamour, bukan untuk glamour nak tayang nak tayang bisnes, bukan, kerana ia adalah satu entiti yang perlu kita gerakkan. Dan pendaftaran kita dalam SSM sama ada enterprise, PLT atau Sdn Bhd secara tidak langsung akan contribute akan memberi sumbangan kepada growth, kepada perkembangan ekonomi negara sebenarnya. Dengan syarat itulah data-data transaksi bisnes kita itu kita declare dan dikira dalam oleh pakar ekonomi untuk memastikan kadar perkembangan ekonomi negara kita Malaysia, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya dengan ini saya sama-sama nak
membawa tuan dan puan melihat perspektif pengurusan bisnes ini sebagai seorang usahawan, melihat kepada keperluan bisnes itu. Jadi kalaupun sekalipun tuan dan puan solopreneur, solo practice, lihat apakah kesesuaiannya, adakah enterprise ataupun sedang berhad. Boleh jadi solopreneur banyak juga yang setakat ni saya tak jumpa banyak lah, daripada 10 saya jumpa satu yang memang memilih untuk buka senyam berhad walaupun bisnesnya masih solo. Masih solopreneur dan solo practice. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita sama-sama berusaha dengan itu apa yang kita lakukan membawa kebaikan bukan hanya kepada diri kita, kepada orang sekeliling kita. Jadi untuk itu insya-Allah selamat menjalankan hari yang lebih produktif. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.